Yang kamu saksikan sekarang inilah neraka Jahannam. Yang dulu kami dah pesan dah, jangan duk masuk dia. Hari ini rasakanlah kamu kebakarannya disebabkan oleh perbuatan kufur yang kamu lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa min Allahi ma syaa Allah. Wala haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal barasi wal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, nama-namanya kita panjat puji dan syukur pada Allah SWT. Yang saya hormati tuan pengacara majlis, yang saya hormati Allahumma salli Muhammad, pengurusi masjid Encik Taufik bin Haji Muhammad Nur, yang saya hormati timbalan pengurusi Encik Khasim bin Abdul Rahman, Tuan Imam Ustaz Muhammad Nur bin Ibau, seluruh ahli kuasa masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan, puan-puan sedang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh sekalian. Alhamdulillah, pertamanya kita panjat puji syukur pada Allah SWT, kita dapat berhimpun pada malam ni insya-Allah. Dan boleh tuan-tuan boleh anjak mai depan, tak apa. Depan ni depa kamera tinggi, okey, lepas kepala tuan-tuan. Demai aja duduk depan. Insya-Allah bagi ruang sikit sahabat-sahabat kat belakang yang baru sampai lagi, dia ada space sikitlah. Mai anjak depan. Bangkit 3 kali ya. 3 kali tuan-tuan tak bangkit, saya bangkit. Baiklah, bagi depan insya-Allah. Mai rapat ke depan. Bagi ruang space sikit belakang. Alhamdulillah, malam ni insya-Allah kita akan bincang tentang keadaan di padang mahsyar. Insya-Allah, sebelum kita nak masuk sampai ke padang mahsyar tu, dia akan berlaku satu benda dia panggil tiupan sangkakala. Tiupan sangkakala, Sayyid Muhammad. Ada 2 keadaan tiupan sangkakala. Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi SAW sebut 3 tiupan, Nabi juga sebut 2 tiupan. Yang dimasukkan dengan 2 tiupan ini ialah tiupan yang menghancurkan, kemudian tiupan yang membangkitkan. Kalau sebut tentang 3 tiupan, pertama tiupan yang menakutkan, bunyi sebelum berlakunya kiamat, sebagai tanda amaran sebelum berlakunya tiupan yang menghancurkan. Kemudian tiupan yang kedua ialah tiupan yang menghancurkan, tiupan ketiga ialah tiupan yang membangkitkan. Itu tiupan sangkakala. Dalam sebuah hadis sallallahu alaihi Muhammad daripada Al-Hafiz Abu Ya'la Al-Musaili dalam kitab Musnadnya,
yang meriwayatkan daripada hadis daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi SAW pernah cerita kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ketika Allah selesai saja menciptakan langit dan bumi, waktu tu Allah dah ciptakan sangkakala, kemudian diberikan kepada malaikat Israfil, dan pada waktu tu malaikat Israfil telah pun meletakkan di mulut dia sambil matanya berterusan melihat kepada arasy, menunggu-nunggu bilakah akan diperintahkan untuk meniup dia. Waktu Allah jadikan sangkakala tu, memang letak dah kat mulut malaikat Israfil duk tengok kepada arasy Allah, tunggu arahan saja daripada Allah untuk tiup. Bila waktu Allah jadikan langit dan bumi seluruhnya. Lalu kata Abu Hurairah, aku bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu sangkakala? Nabi SAW memberikan gambaran sangkakala itu macam tanduk. Aku bertanya, bagaimanakah tanduk itu? Nabi SAW kata, besar tanduknya. Kemudian Nabi SAW bersabda, demi Allah yang mengutuskan aku dengan membawa kebenaran, sesungguhnya besarnya lingkaran sangkakala itu, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ialah seluas langit dan bumi. Luas dia punya mulut trompet ataupun mulut kepada tanduk tu, itu seluas langit dan bumi. Kemudian kata Nabi, sangkakala itu akan ditiup sebanyak 3 kali. Tiupan pertama dia panggil tiupan nahfatul faza', tiupan yang menakutkan. Bunyi itu gempak. Seluruh daripada penduduk alam akan dengar bunyi itu. Bunyi itu tiupan yang panjang, tiupan yang menakutkan. Yang menyusul lepas daripada itu ialah tiupan yang menghancurkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tiupan kedua ialah tiupan yang mematikan, dan tiupan ketiga ialah tiupan yang membangkitkan untuk kamu menghadap kepada Tuhan semesta alam. Lalu Allah menyuruh malaikat Israfil meniup tiupan yang pertama, seraya berkata, tiuplah tiupan yang mengejutkan. Maka malaikat Israfil meniup sangkakala yang mengejutkan, dan terkejutlah seluruh penduduk langit dan bumi, kecuali mereka yang dikehendaki oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Allah menyebutkan tentang sayhata wahidatan, tiupan yang pertama, yang tiupan ini sangat panjang. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka waktu itu tuan-tuan, subhanallah, semua penduduk langit, penduduk bumi akan berada dalam ketakutan yang teramat. Maka waktu itu Allah sebut, Nabi SAW sebut, gunung-gunung, bukit-bukit ini akan berjalan bagaikan awan, lalu menjadi debu-debu yang berterbangan macam fata morgana. Nabi SAW gambarkan pada hadis yang lain, cerita tentang keadaan waktu itu bagaimana. Budak-budak kecil ini akan beruban. Orang yang sedang mengandung ini, waktu itu Allahumma salli ala Muhammad, akan keguguran. Bahkan ibu-ibu yang menyusu itu akan melupakan anak yang disusukan itu. Lalu dibahas, tuan-tuan sekalian, kalaulah seorang itu dia nak proses berubat ni, tuan-tuan, dia bukan tiba-tiba jadi berubat. Nah, saya sebab. Tengok orang siapa ni nak berubat cepat, pi angkat jadi YB. Saya berubat. nak berubat cepat lagi jadi PM. Saya ada berubat. Dia bila berhadapan dengan tekanan yang banyak ni, dia akan cepat dia berubat. Tapi tempoh tu bukan hari ni esok beruban, tak. Dia akan ambil masa beruban. Anak yang kecil ini akan beruban kepala dia dengan maksud, pertama, tekanan yang begitu kuat, ketakutan yang sangat. Yang kedua, tempoh dia panjang. Maksudnya berlaku goncangan bumi, yang cerita bukit ni akan bergerak macam tiup awan ni, gunung ganang akan bergerak ni jadi debu-debu ni. Proses tu entah berapa lama tak tahu. Yang nak cerita orang ni, dia boleh jadi beruban dalam tempoh tu. Kalau lah ni gempa bumi jadi berapa second ni, tuan-tuan, boleh hancur. Bangunan runtuh, highway jatuh, Sayyid Muhammad. Ombak, tsunami naik tinggi. Tu tempoh beberapa saat punya, Allahumma Sayyid Muhammad, gempa bumi. Ni bayangkan satu tempoh yang begitu panjang, sampai tempoh masa orang kepala jadi berubat ni entah berapa lama tempoh dia. Wallahu alam, kita tak tahu. Tapi insya-Allah kita tak duduk zaman tu, tuan jangan risau. Kita ni mudah-mudahan lah. Kata amin lah, no. Amin. Tak pasal apa.
Orang yang duduk pada zaman tu ialah orang yang Nabi sebut luka' bin luka', maksudnya orang yang sisial, anak sisial. Maksud orang yang langsung tak ada iman dah. Langsung tak ada iman. Kita ni tuan-tuan, akhir zaman ni, dia akan ada 5 waktu yang Allah yang akan menentukan seorang tu ada iman, tak ada iman. Kita ni buat macam-macam dah. Lah ni, Nabi kata pagi-pagi dia kafir, petang-petang di Islam, pagi Islam, petang kafir. Lagu tu lah kita ni akhir zaman ni. Duduk pada satu suasana seperti malam yang gelap, sallallahu alaihi Muhammad, kepingan-kepingan malam yang gelap. Pagi-pagi di Islam, petang-petang dia kafir. Petang-petang di Islam, pagi-pagi dia kafir. Lagu tu sampai dia tak tahu kata dia ni Islam ke dia kafir, dia tak tahu dah. Saya tegur juga baru ni sallallahu alaihi Muhammad. Bila masuk time before beli ni, memanglah kita ni duduk negara dia panggil apa? Negara yang dia panggil apa? Majmuk, kan? Kita meraihkan tumpang cuti lah. Bila masuk di Bali ni, dia buka dulu lukis bubur apa yang warna-warna kat lantai tu kan. Tengok orang Melayu dia buat. Kita buatlah konten sikit. Tapi saya buat kajian dulu asal usul dia mana. Rupa-rupanya sebab kita duk tak tahu nak beza dia antara budaya ataupun agama. Kalau tang budaya okey, tak ada masalah, baik berkait dengan budaya okey. Tapi bila berkait dengan agama tak boleh. Berkait dengan agama je ada ritual, perbuatan itu ritual agama. Orang Islam tak boleh buat. Kita pun baca apa asal usul kepada Allah Muhammad. Dia panggil kolam lah. Rupanya dia adalah upacara agama. Dengan kepahaman dan keyakinan tertentu, bentuk yang demikian ini dia ada kepahaman dia. Warna demikian ini ada dia punya kepercayaan dia. Maka tak boleh lah. Bila kita tegur tuan-tuan, orang lah ni, enggak heran. La haula wala quwwata illa billah. Tak boleh. Kalau tak boleh ha? Sallallahu alaihi Muhammad. Halloween, siapa Halloween? Halloween ni tuan-tuan, dia adalah rupa-rupanya dia asal usul dia adalah kepercayaan agama. Sebelum saya buat konten, saya baca dulu. Bukan boleh buat ikut dannya, bukan cerita apa ada kat kita. Buat research dulu. Baca dulu daripada mana sumber dia. Rupanya dia adalah kepercayaan agama. Bila berkait dengan macam tak boleh. Nanti ada 5 waktu tuan-tuan di akhir zaman. Yang waktu tu Allah tentukan hang Islam kan kafir. Bukan kita lagi dah. Kita duk berasa kata kita Islam kan. Kita duk berasa kita agama. Waktu tu dia main, Allah tentu. Pertama, waktu naik matahari sebelah barat. Yang kedua, waktu yang berlaku hampir serentak waktu dia, 3 perkara berlaku hampir serentak. Naik matahari sebelah barat, munculnya Dabbatul Ard, binatang yang melata. Dia akan muncul dekat dengan Kaabah. Bunyi ngauman 3 kali. Dia bawa tongkat Nabi Musa dengan cincin Nabi Sulaiman. Dia chop kat daya orang. Sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian yang ketiganya, dukhan yang menyelimuti bumi selama 40 hari, 40 malam. Semua orang akan duduk dalam keadaan dia begitu azab, dia kata. Ketiga-tiga ni dia berlaku hampir serentak. Dan ketiga-tiga ni penentuan sama ada di Islam ataupun tak. Waktu berlaku dukhan itu, asap tu, waktu tu Sallallahu Muhammad, Nabi SAW cerita, orang yang Islam dia akan beringuh macam orang sesama. Tapi orang kafir dia akan keluar cairan daripada telinga dia, daripada hidung dia, dari mulut dia, cairan busuk menunjukkan dia kafir. Ni bukan cerita kena orang ni kena, tak, itu penentuan sama ada di Islam atau di kafir. Sama juga waktu mai Dabbatul Ard tu, dia mai chop di dai tu, orang tu jadi putih, orang tu jadi hitam. Sehingga Nabi gambarkan waktu tu duduk dekat meja makan dalam satu rumah yang sama, ada yang putih, ada yang hitam. Ada orang Islam, ada orang kafir. Dia duduk sangka kata dia Islam, tapi dia kafir dah. Dia Islam tak ada lah kat dia. Terbayang waktu tu. Masyaallah, saya Muhammad. Saya duduk terfikir, la haula wala quwwata illa billah. Duduk dekat satu meja makan yang sama, ada Islam, ada kafir. Waktu berlaku Dabbatul Ard tu muncul, binatang melata ni main nak cop tu,
Ada orang ni dia takut, dia nak lari. Lepas tu dia tengok dah rupanya binatang tu dia main cop orang aja, dia main cop dekat dia. Kemudian orang tu jadi hitam. Orang tu jadi putih. Dia kata, oh bukannya nak buat apa, rupanya nak tanda aja. Nabi gambarkan dia solat 2 rakaat. Dia depan binatang tu mai, dia angkat Allahu Akbar, dia angkat takbir. Binatang tu mai tepi dia, mai kata, binatang tu kata, oh bawa hari ni hang nak sembahyang. Lalu dia cop dia berubah jadi hitam. Cuma persoalan dia, kalau dia beriman dengan agama dia, kenapa dia nak sembahyang? Faham tak? Kalau dia beriman dengan agama dia, mesti dia akan buat ritual agama dia. Tapi kenapa dia sembahyang? Maksudnya dia duk sangka kata dia Islam. Sebab tu dia sembahyang. Tapi bila dicok, rupanya dia kafir. Dia tak ada Islam dah kat dia. Mungkin dia salah satu dari 3 kan. Yang nak bina Islam dalam diri ni, yang pertama dia panggil i'tiqad fi qalbi, dia keyakinan dalam hati. Yang kedua dia iqrar bil lisan, dia apa yang dia sebut kan. Yang ketiga adalah perbuatan dia. Sebaliknya kalau nak jatuhkan, nak gugurkan Islam pun 3 agak. Yang pertama dia i'tiqad fi qalbi, dia yakinlah hati yang ada agama lain lah, yang sempurna, ada agama lain yang setara dengan Islam, ada kepercayaan kepada yang tertentu. Kemudian yang keduanya iqrar bil lisan, dia sebut benda-benda, dia kata Islam ni dah tak valid ke? Faham tak? Dia ada agama yang sama, setara dengan Islam ke? Ataupun yang tiga, dia buat benda-benda, dia melakukan perkara-perkara yang ada kaitan dengan urusan agama orang lain. Tak faham tak ni? Saya memang untuk buat pula ni. Baik, subhanallah Sayyid Muhammad. Jadi tuan-tuan, ini 3 dah. Pertama, naik matahari sebelah barat. Yang kedua, dukhan itu yang menyebabkan, yang tunjuk orang tu beringin hidup tu. Yang ketiga ialah dabatul ard, binatang melata yang cok kat dia itu. Yang keempat, hari sari yang Nabi kata, kalau tak hari ni, esok Dajjal akan keluar. Kalau tak hari ni, salih alaihi Muhammad, hari ni al-yaum kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ataupun esok Dajjal akan keluar. Hari itu Allah akan pisahkan di antara orang Islam dengan orang kafir. Bukan sekat orang Islam, orang kafir, orang munafik akan duduk bersama dengan orang kafir. Waktu tu dipisah lagu tu. Lagu mana? Tak tahu. Cuma gambarannya tak akan bersambung, tak akan bergabung, duduk sekali dah. So bayangkan kalau pergi kedai tu, beratak tu, orang Islam duduk sebelah, orang kafir duduk sebelah. Dia tak akan ni hang kafir mai duduk ni, bukan gitu. Dia Allah akan susun dia supaya dia duduk dalam kelompok dia. Kalau tuan-tuan tengok macam tu, itu menunjukkan bahawa tak hari ni, esok Dajjal akan muncul. Tang mana tak tahu. Dajjal akan muncul, mungkin satu tempat yang kita tak tahu, tapi suasana seluruh dunia akan berlaku macam tu. Akan dipisahkan di antara orang kafir dengan orang Islam. Dan yang kelima tuan-tuan sekalian, ialah pada hari Allah matikan seluruh orang beriman. Dia main angin sejuk, ada 2 riwayat, satu daripada Syam, satu daripada Hijaz. Sallallahu alaihi Muhammad. Tapi yang ulama kata, kalau Nabi sebut satu daripada Syam, maksud daripada Aden tu, dia akan main satu angin daripada Hijaz, daripada Yaman. Dia akan masuk di celah ketiak semua orang mukmin. Satu hadis lagi dia main daripada Syam. Syam dengan Hijaz duduk tempat lain. Hijaz duduk di bawah. Kalau kita punya semenanjung ni duduk Johor. Syam tu duduk Perlis tu, atas. Ulama kata tak mustahil dia main daripada 2 arah. Ataupun dia main daripada bawah tapi ditiup angin seolah main daripada atas. Macam itulah. Lebih kurang. Tak kisahlah yang tu, cuma ada main angin sejuk ni. Dia akan masuk setiap di bawah ketiak setiap orang yang beriman. Asal dia ada iman, dia akan mati. Cuma tuan-tuan boleh bayang tak kalau hari itu, tuan-tuan tengok semua orang mati. Macam COVID itu kan. Orang meninggal, orang ni meninggal. Kita yang selamat, kita kata Alhamdulillah, aku selamat. Tapi hari itu, tuan-tuan tengok orang ni meninggal. Tiba-tiba kita selamat. Kita akan kata apa? Loh, syukurnya aku selamat. Padahal rupanya dia selamat itu, rupanya dia tak Islam. Dia menganggap kata dia Islam, dia duduk berkeyakinan kata dia Islam, rupanya dia tak Islam lah. Dan dia akan hidup terus lepas pada tu, bersama-sama dengan orang yang berbaki, dan orang-orang ni saja yang akan menyaksikan kehancuran dunia yang nama dia kiamat. Tu tiupan sangkakala yang pertama ke, tingkakala yang kedua tu, yang panjang sampai yang menghancurkan itu, Salih Muhammad itu tuan-tuan takkan tengok. Tapi yang ketiga semua orang akan rasa, iaitu kebangkitan itulah. Baik, Salih Muhammad. Kemudian Allahumma salli Muhammad.
Maka gunung ganang pun berjalan bagaikan awan lalu menjadi fata morgana. Bumi bergoncang hebat menggoyangkan penghuninya bagai perahu di laut lepas. Dihempas ombak ke sana kemari, penghuninya terombang-ambing bagai lampu yang digantung di atas arash. Siapa pun akan menjadi gemetar kerananya. Itulah yang Allah firmankan dalam surah An-Nazi'at. Salli ala Sayyidina Muhammad. Yauma tarjufur rajifah tatba'uhar radifah qulubun yauma idzin wajifah. Pada masa berlakunya tiupan sangkakala yang pertama yang menggoncangkan alam sehingga mati segala yang bernyawa dan punah ranah sekalian makhluk selain daripada dikecualikan. Tiupan yang pertama itu akan diikuti dengan tiupan yang kedua yang menyebabkan orang mati semuanya. Yang akan menyebabkan orang mati semuanya hidup semula serta keluar daripada kubur masing-masing. Hati manusia pada hari tersebut berdebar-debar ketakutan. Bumi bergoncang hebat, menggoyangkan penghuninya. Wanita-wanita yang menyusu sudah tak peduli lagi terhadap anak yang disusunya. Wanita-wanita hamil menggugurkan kandungannya. Anak-anak kecil beruban. Syaitan berhamburan lari ketakutan. Sedangkan para malaikat menghadang mereka dan menghentam muka-muka mereka. Maka mereka pun berbalik lagi, lari lintang pukang, dan tidak ada satu pun yang sanggup melindungi mereka daripada azab Allah. Walaupun yang seorang memanggil yang lain minta tolong. Itulah yang disebut Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad oleh Allah tentang hari kiamat. Dia panggil hari panggil memanggil. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu keadaan dia tuan-tuan yang Allah ceritakan waktu berlakunya kiamat. Bila habis semua makhluk Allah dah mati dah. Habis semua, tak ada apa ni. Ni shortcut ni, potong-potong-potong. Sampailah pada hari Allah nak menghidupkan kita balik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati oleh sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka Allah panggil para malaikat. Semua para malaikat dimatikan oleh Allah. Tinggal berapa orang malaikat saja? Ada malaikat pemikul arash, ada malaikat Jibril, Mikail, dan malaikat maut. Allah panggil malaikat maut. Siapa lagi yang tinggal? Malaikat maut kata, yang tinggal malaikat pemikul arash, malaikat Jibril, malaikat Mikail, dan saya sendiri. Allah berfirman, matikan malaikat Jibril, matikan malaikat Mikail. Maka Allah menjadikan arash bercakap, ya Tuhanku, benarkah Jibril dan Mikail itu mati? Allah berkata kepada arash, diam kamu. Sungguhnya aku menetapkan kematian kepada siapa yang aku kehendaki. Mati. Lalu malaikat maut jumpa lagi Allah. Jibril dan Mikail sudah mati, tinggal saya saja dan malaikat pemikul arash saja yang belum. Kata malaikat maut. Allah berfirman, matilah para malaikat pemikul arashku. Mereka pun mati. Selanjutnya Allah menyuruhkan arash mencabut sangkakala daripada tangan Israfil. Dan arash memegangnya, kemudian malaikat maut datang kepada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad, dan malaikat pemikul arash pun mati. Sallallahu alaihi Muhammad. Lalu sampailah makhluk yang terakhir yang mati itu pada malaikat maut sendiri. Kemudian Allah mula menggulungkan alam seluruhnya. Gulung alam seluruhnya, sallallahu alaihi Muhammad, kemudian Allah hamparkan. Allah gulung lagi, kemudian Allah hamparkan. Kemudian Allah gulung lagi, kemudian Allah hamparkan. 3 kali. Kemudian Allah berfirman, sallallahu alaihi wasallam, liman al-malikil yaum, siapa hari ini yang menjadi penguasa? Sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut dengan keras, siapa hari ini? Dulu ada orang yang dia duduk pada posisi paling tinggi sampai mengaku Tuhan, Firaun. Sallallahu alaihi wasallam, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan yang paling tinggi sekali kepada kamu ni, kata Firaun. Hari itu tak ada siapa pun menyahut. Lillah wahidul qahar, Allah sebut Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepunyaan Allah lah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Kisah ini Allah cerita dalam surah Ghafir ayat ke-16. Kemudian Allah hampak bumi ini seluruhnya. Ini cerita nak jadi padang mahsyar ni. Mahsyar ini tuan-tuan, dia maksud tempat berhimpun. Hasyara himpun, mahsyar berhimpun, tempat berhimpun. Kita akan berhimpun semua tempat tu. Sallallahu alaihi Muhammad, tempat tu dia panggil sebagai mahsyar.
Kemudian Allah gantikan langit dan bumi ini satu bentuk yang lain. Allah bentangkan bumi ini, Allah ratakan seperti kulit yang disamak. Waktu tu tak ada tempat tinggi, tak ada tempat rendah, melainkan semua datar seluas-luasnya. Dalam sebuah riwayat yang lain cerita, waktu tu kamu akan tengok langit ni warna keemas-emasan. Kita tak ada waktu tu. Kita duduk tempat mana kita mati tu, duduk dalam tempat-tempat tu masing-masing. Tak ada lagi. Kemudian sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kemudian diteriaknya manusia, kita yang duduk dalam perut bumi ni, kini ni tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad. Kemudian Allah turunkan ayat daripada arasy Allah, turun, tenggelamkan kawasan itu selama 40 hari. Ayat tinggi 12 hasta. Waktu tu kita yang duduk di tempat kita, di mana kita ditanam dulu ni, tumbuh balik. Kita tinggal tulang sulbi lah, saat ni lah. Tumbuh balik daging, tumbuh balik tulang, tumbuh balik daging, tumbuh balik isi. Sallallahu alaihi Muhammad. Urat-urat, daging-daging membaluti tulang-tulang. Tempoh berapa lama ni? Wallahu a'lam. Allah boleh bagi jadi pada waktu tu juga, ataupun dia mengambil tempoh sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Tubuh kita tumbuh balik, sallallahu alaihi Muhammad, dalam keadaan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tumbuhlah mereka seperti tumbuhnya cendawan atau seperti tumbuhnya sayap. Di mana? Di tempat kita dikebumikan masing-masing. Allahumma salli Muhammad. Waktu tu tuan-tuan, bila jasad itu dah siap, dah sempurna dah, tumbuhnya seperti sedia kala, maka Allah pun berfirman, hiduplah malaikat pemikul arasku. Lalu hidup balik para malaikat yang memikul arasy. Besar mana malaikat pemikul arasy tuan-tuan? Allahumma salli Muhammad. Riwayat sebut, hadis sahih, malaikat Jibril 600 sayap. Ini hadis sahih tadi. Malaikat Jibril ada 600 sayap. Nabi SAW tengok malaikat Jibril 2 kali dalam keadaan asai dia. Waktu turun ayat ya ayyuhal muddathir, Nabi tengok penuh langit ni, seluruh langit ni penuh. Tengok depan, tengok belakang, dipenuhi ruang langit ni malaikat Jibril seorang. Waktu tu malaikat Jibril hanya buka satu sayap dia. Daripada 600 sayap, 300 sebelah kanan, 300 sebelah kiri. Dalam sebuah riwayat Nabi SAW sebut besarnya malaikat Jibril. Nabi kata jangan kata, malaikat Jibril kata jangan kata gitu, ada makhluk lagi besar pada aku. Apa dia? Malaikat Israfil. Malaikat Israfil ada 1,200 sayap, sekali ganda lagi besar, sekali lebih banyak daripada malaikat Jibril. Dan kalau malaikat Jibril buka seluruh sayapnya tu, dia akan duduk di bawah satu sayap malaikat Israfil. Besar lah. Kata besarnya, ada lagi yang lagi besar, kata malaikat Jibril. Apa dia? Malaikat pemikul arasy. Ada 2,400 sayap, sekali lebih ganda, lebih banyak lagi daripada malaikat Israfil. Dan kalau malaikat Israfil membuka semua sayapnya 1,200 itu, dia hanya akan duduk di bawah satu sayap malaikat pemikul arasy. Subhanallah, saya Muhammad. Baik. Lalu Allah kata hidupkanlah pemikul arasku, mereka pun hidup. Kemudian Allah suruh hidupkan malaikat Israfil pun hidup. Kemudian mengambil sangkakala dan letak di mulut dia. Kalau kita ambil kira 3 kali tiupan sangkakala, yang nak tiup ni sangkakala ke berapa? Yang ketiga, menghidupkan balik. Ya tak, Sayyid Muhammad? Kalau kita ambil kira yang 2 kali tiupan sangkakala, yang ni tiupan yang kedua. Tiupan kedua. Lalu Allah berfirman, hidupkanlah malaikat Jibril dan Mikail. Lalu hiduplah kedua-duanya. Lalu Allah suruh ambil roh-roh makhluk Allah seluruh semuanya, antaranya roh-roh manusia. Lalu didatangkan kepada malaikat Israfil. Waktu didatangkan itu dah nampak 2 bentuk roh. Satu roh yang bercahaya, berkilau. Ini roh orang mukmin.
Satu lagi roh yang kehitaman, ini selain daripadanya. Lalu sallallahu alaihi Muhammad dilemparkan roh itu seluruhnya di dalam sangkakala tadi ni, yang trompet itu, yang mulutnya itu seluas langit dan bumi itu. Semua dia bersusun dekat dalam trompet malaikat Israfil alaihi salam. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allah memerintahkan kepada malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang ketiga, tiupan kebangkitan. Lalu bila malaikat Israfil tiup sangkakala yang ketiga, roh-roh tadi keluar bagaikan lebah memenuhi ruang di antara langit dan bumi. Keluar macam lebah. Pi mana? Pi cari balik dekat mana jasad-jasad dia yang duk ada. Terbang seluruh ni. Berapa ramai roh, berapa banyak roh ni. Dan lalu Allahumma salli ala Muhammad, setiap roh itu masuk ke dalam jasad masing-masing. Allah perintah, demi kemuliaanku dan keagunganku, kembalikanlah setiap roh. Kembalilah setiap roh ke dalam jasadnya masing-masing. Lalu setiap roh itu pun pi ke tanah, masuk ke dalam tanah, menuju ke jasad dia masing-masing. Kata Nabi, roh itu masuk ikut batang hidung, sallallahu alaihi Muhammad, lalu menjala ke seluruh tubuh, bagaikan racun yang merebak ke dalam tubuh orang yang terkena sengatan berbisa. Masuk ke seluruh tubuh, lalu bumi pun merekah. Bila bumi merekah saja, tuan-tuan sekalian, subhanallah, kata Nabi SAW, sallallahu alaihi Muhammad, akulah orang yang pertama-tama dikeluarkan oleh bumi. Bila Nabi SAW keluar, Nabi tengok kiri, Nabi tengok kanan. Yang mai sambut Nabi SAW, malaikat Jibril dengan malaikat Mikail. Nabi tengok kiri kanan, Nabi tanya, Jibril, hari ni hari apa? Hari ni hari kiamat ya Rasulullah. Soalan pertama yang Nabi SAW tanya dekat malaikat Jibril, mana umatku, mana umat? Kata malaikat Jibril, tidakkah kamu lihat wahai Rasulullah, tak ada apa-apa di sini. Tak ada bangunan, tak ada pokok-pokok, tak ada siapa. Yang ada hanya kamu seorang. Kamu ialah orang yang pertama yang dibangkitkan oleh Allah. Umat kamu belum dibangkitkan lagi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Di mana janji-janji untukku? Wahai Rasulullah, tidakkah engkau melihat kemuliaan yang telah diberikan kepada engkau? Pakaian kemegahan, mahkota kemegahan. Tidak, bukan ini wahai Jibril sallallahu alaihi Muhammad. Hari ini aku nak syafaat umatku. Nabi SAW bangun-bangun, Nabi nak cari kita je. Nabi nak cari kita. Kemudian kata Nabi SAW, Allahumma salli Muhammad, sejurus lepas kita keluar daripada bumi, kata Nabi, kamu akan terus bergerak menuju kepada Tuhan kamu. Allahumma salli Muhammad. Keluar saja, dalam sebuah riwayat lain cerita, kita akan buang ni habuk-habuk atas kepala, buang habuk-habuk kat muka, janggut. Kita akan bangkit dalam keadaan kita bertelanjang. Tak pakai kasut, tak pakai sandal, selipar, tak berpakaian, tidak berkhitan. Bila Nabi SAW cerita hari ini, Sayyidina Aisyah dengar, Sayyidina Aisyah tutup muka, dia malu. Dia kata, wahai Rasulullah, tidakkah hari itu masing-masing akan melihat sallallahu alaihi Muhammad aurat masing-masing? Malu. Nabi SAW kata, hari itu tak ada siapa nak tengok aurat siapa-siapa dah. Masing-masing sibuk dengan hai dia sendiri-sendiri. Kita akan bangkit macam ni, tuan-tuan. Saya ingat lagi kata almarhum Profesor Dr. Harundin. Dia kata, kita akan bangkit macam ni, cubit sakit ni. Tak makan lapang, tak minum dahaga. Bangkit dalam keadaan lapang ni, perut ni sampai macam nak terbakar ni. Disebabkan terlalu lapang, tapi tak mati-mati. Dahaga ni, Allah saya yang tahu, tak ada setitik ayak, dan lama kita duduk dalam keadaan tak minum ayak, tak mati. Macam nak terputus ni, tekak ni, disebabkan terlalu dahaga. Allahumma salli alaihi.
Bila bangkit tu tuan-tuan, Allah sebut dalam surah Al-Qamar, salli ala sayyidina Muhammad, muhta'ina ila da'i yaqulul kafiruna hadha yaumun asir. Masing-masing dengan cepatnya menuju kepada si penyeru itu. Pada hari yang demikian orang-orang kafir berkata, hari ini adalah hari yang amat sukar. Bila kita bangkit tuan-tuan, tak tahu arah ni, dengan tak tahu apa, dengan tak tahu duduk mana, dengan semua pekat celaru, dengan tengok pakaian lagu ni, dengan tak ada apa, Sayyid Muhammad tak tahu nak arah pergi mana, nak arah ke depan, nak arah belakang, nak berdiri tu. Kita semua duduk terpinga-pinga. Waktu tu ada satu penyeru, dia panggil Sayyid Muhammad da'i ataupun sa'iq. Tuan-tuan akan dengar di sini, dia panggil sini, arah sini. Ini di kalangan para malaikat yang ditugaskan untuk guide kita nak pergi ke arah mana. Tuan-tuan bangkitlah. Sayyid Muhammad ikut dia akan bawa kita ke tempat perhimpunan. Dia akan bawa. Tuan ikut dia pergi nanti, Sayyid Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan. Ya Allah Rabbi. La haula wala quwwata illa billah, Sayyid Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Itu keadaan dia. Lalu kamu akan datang ke hadrat Tuhanmu tanpa alas kaki, bertelanjang dan tidak berkhitan. Kemudian kamu semua akan berdiri di satu tempat selama 70 tahun tanpa dipeduli dan tanpa ada pengadilan. Ni satu riwayat saya baca ni, 70 tahun. Ada berbagai riwayat tentang tempoh duduk berapa lama. Yang ni saya petik satu, 70 tahun. Dan dalam banyak-banyak petikan, ini yang paling pendek tempoh dia, 70 tahun. Kita dibawa pi, duduk berdiri tempat tu 70 tahun, bukan 7 jam. Waktu tu matahari naik ke atas kepala, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Allah panggil matahari naik. Waktu kita bangkit, matahari tak ada. Lagu mana keadaan gelap gelita, wallahu alam, kita tak tahu. Allah panggil matahari naik dan Allah panaskan matahari 70 kali ganda lebih panas daripada apa yang ada dalam ni. Nabi SAW gambarkan kepada para sahabat, jarak di antara kepala dengan matahari itu 1 mil. Kalau tukar bahasa kita, 1 batu. Tapi sahabat sendiri kita apa? Kami tak tahu 1 mil tu jauh ke apa, kami tak tahu. Tapi gambaran dia dekat. Panas ni Allah saja yang tahu. Tuan-tuan boleh bayang tak manusia duk berimpun ramai. Satu, berimpun. Nombor 2, sallallahu alaihi Muhammad, panas. 2 ni saya kisah sangat dah. Berimpun ni tuan-tuan boleh bayang. Kalau kita berimpun 1000 orang tu banyak. Juta. Kalau 1 bilion. Kalau 1 trilion manusia. Daripada zaman Nabi Adam sampai umat paling akhir. Sallallahu alaihi Muhammad. Zaman Nabi Adam sampai umat paling akhir ni, daripada zaman Nabi Isa sampai Nabi Muhammad SAW saja, gap dia ada 500-600 tahun. Berapa ramai jumlah manusia semua akan berimpun di satu tempat yang sama. Waktu tu kata Nabi SAW, siapa yang dapat tak kaki dia lagu ni satu nikmat kat dia. Sedangkan manusia semua duduk di hujung-hujung jari dia. Sesak, sempit, ketat. Tak selesa, gelisah. Berapa lama tuan-tuan? 70 tahun. 70 tahun. Duduk, kata Nabi dalam hadis ni, kamu akan dibiarkan di tempat yang sama tanpa dipedulikan dan tanpa ada pengadilan selama 70 tahun. Waktu tu kamu semua akan menangis sampai kering air mata, lalu keluarlah darah daripada matamu sebagai ganti dia. Tak pernah orang teriak sampai keluar air mata darah. Nah, Nabi dalam kisah ni tuan-tuan, Nabi gambarkan macam mana orang teriak sungguh-sungguh sampai air mata tak ada dah. Darah keluar dari mata dia. Lama sangat. Tak tahan dah. Lapak ni Allah saja yang tahu. Sallallahu alaihi wasallam, dahaga ni Allah saja yang tahu. Matahari terik atas kepala. Waktu tu kata Nabi, peluh menguncur terus hingga membasahi tubuh kamu. Ada yang sampai ke mulut, ada yang sampai ke dagu. Nabi
Nabi gambarkan ada, sampai dekat lutut ada orang dekat perut, ada orang kat dada. Nabi tunjuk satu ni, Nabi ada orang kat sini. Ada orang langsung tenggelam dalam peluh dia. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, maka gaduhlah, bisinglah di antara kita satu sama yang lain. Lalu berkata, siapakah yang dapat memberi syafaat, yang mendoakan kepada Tuhan agar dia segera mengadili kita. Waktu duduk kecoh-kecoh tu, pekat-pekat tu bincang sallallahu alaihi Muhammad, lalu pergi berjumpa dengan seorang. Dia kata, siapa lagi yang lebih patut untuk kita berjumpa selain daripada bapa kamu sekalian, iaitu Nabi Adam. Dia telah diciptakan oleh Allah dengan tangannya, ditiupkan roh ciptaannya ke dalam diri Adam dan berkata-kata berhadapan langsung dengan Allah. Jom kita pergi jumpa Nabi Adam. Dia pun pergi berjumpa Nabi Adam, minta syafaat. Nabi Adam kata, hari ini aku tak patut melakukan itu. Aku tak pernah tengok Allah murka sebagaimana Allah hari ini. Nabi SAW sambung. Akhirnya jumpa para Nabi satu demi satu dan akhirnya berjumpa dengan aku, kata Nabi SAW. Benda ni wajib jadi. Sebab pertemuan dengan para Nabi ni, sampai berjumpa dengan Nabi ni, Nabi SAW cerita dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Akan jadi benda ni. Cerita tentang orang berjumpa dengan Nabi ni akan berlaku. Cuma persoalan, tuan-tuan boleh bayang tak? Kita duduk tang mana waktu tu? Faham tak ni? Kalau ada 1 juta orang berimpun setempat, 1 juta macam musim haji tu, Padang Arafah tu, tahun lepas sallallahu alaihi Muhammad 2 juta. Tang Padang Arafah tu berimpun semua tu, Al-Hajjul Arafah tu berimpun tu 2 juta. Kalau tuan-tuan duduk setempat, geng-geng Asia ni duduk dekat khemah dengan orang Melayu ni, Malaysia ni, ada chance lah untuk berjumpa. Tu pun belum tentu lagi. Hampir haji dah lepas, hampir tak jumpa hang lah. Jumpa tak mana, hang duduk mata apa? Aku duduk mata ni, duduk mata jauh. Padahal bukan jauh mana pun. Tuan-tuan faham tak ni? 2 juta. Tuan-tuan boleh bayang tak peristiwa ni berlaku ni? Entah berapa multi-trillion manusia daripada zaman Adam sampai Nabi Muhammad SAW yang paling hujung sekali. Semua orang akan berimpun tempat dan peristiwa berlaku, pertemuan dengan Nabi seorang saja. Nabi ada seorang saja, semua orang berimpun tentang tu. Kita ni duduk tak mana agak-agak ni. Yang cerita jumpa, Rasulullah ni saya ni, Rasulullah. Mai kat saya. Nabi SAW excited jumpa kita. Mai. Walau aku tak pernah berjumpa kamu, tapi aku tak pernah lupa kat kamu. Ulama duk cerita, kita waktu selawat sebut Nabi ni, duk berselawat sebut, ya Allah, Rasulullah, kami jumpa Rasulullah hari ni. Tapi tuan-tuan, peristiwa tu wajib jadi. Cuma persoalannya, betul-betul kita duduk tak mana waktu peristiwa tu jadi. Tuan-tuan kita tak tahu apa ni. Kita duduk mana-mana hala tu. Allahumma salli ala Muhammad. Lalu subhanallah, Allahumma salli ala Muhammad, kita pun menjumpa Nabi SAW. Dan akhirnya Nabi SAW pun pergi. Nabi SAW kata, dan akhirnya kamu semua datang kepadaku. Maka aku pun pergi dan sampailah aku ke Al-Fahsh. Lalu aku menjatuhkan diri bersujud kepada Allah SWT. Nabi kata, tunggu sini, Sa'id. Tunggu sini. Biar aku pergi menghadap Allah. Nabi SAW lari. Nabi SAW pergi satu tempat nama Al-Fahsh. Di depan tu Nabi SAW sujud dengan sujud yang begitu lama. Lalu Allah kata dekat malaikat Jibril alaihissalam, sallallahu alaihi Muhammad, pi sallallahu alaihi Muhammad, pi dekat tu, dekat Muhammad, apa dia nak? Nabi Allah tanya dalam keadaan Allah Maha mengetahui. Lalu malaikat pun pi jumpa Nabi SAW, pegang lenganku, kata Nabi SAW, lalu membangkitkan aku daripada sujud. Lalu Allah berfirman kepada Nabi SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, labbaika ya Rabbi, aku datang wahai Tuhanku, aku datang wahai Tuhanku. Allahumma salli ala Muhammad. Waktu tu tuan-tuan, salli ala Muhammad, Nabi tanya, Allah tanya, apa yang kamu nak wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi SAW, engkau telah menjanjikan syafaat kepadaku, maka terimalah syafaatku untuk makhluk-makhlukmu, mohon tolonglah, adililah mereka. Lalu tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad, Allah berfirman, aku terima syafaatmu.
dan aku akan datang kepada kamu sekalian dan aku akan adili kamu. Nabi SAW pun larilah mai dekat kita. Kita pun boleh nampak Nabi SAW mai ke kita pun jadi seronok dah. Dah lama sangat tunggu ni. Nampak Nabi-Nabi mai. Waktu tu tuan-tuan dan subhanallah, berubah pula jadi takut. Tahu pasal apa takut? Pasal sudah menghampiri tempat dan waktu Allah nak mengadili kita. Kita dosa banyak ni. Tak tahu ni lagu mana ni. Betul-betul ni boleh masuk syurga ke tak tahu ni. Sebab dua pilihan je waktu tu. Tak syurga neraka. Tapi mau cara kita ni tak tahu tuan-tuan. Kita tak tahu ni. Rasa macam ada pahala. Tapi dosa pun banyak agak ni. Betul ni. Ada amalan kita buat. Tapi riak pun boleh tahan. Ujub pun boleh tahan. Ngumpat orang boleh tahan. Fitnah orang boleh tahan. Banyak benda kita ni. Waktu mula takut. Kemudian tiba-tiba terdengar gemuruh daripada langit. Rupa-rupanya itu makhluk Allah yang duduk pada langit pertama. Dalam kitab Al-Ahwal, Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, Ibnu Abu Bakar Ad-Dunia cerita. Petikan dia. Bila turun saja penduduk di langit pertama tu, kita ni dah sesak dah, cerita dah tadi, memang sesak kita dah. Penduduk langit pertama ni, jumlah dia lebih ramai lagi pada penduduk yang ada kat bumi ni. Bertambah dah ramai ni. Kita tanya, apakah Allah bersama dengan kamu? Dia berkata Allah akan sampai sebentar lagi. Sallallahu Alaihi Muhammad. Tengok mai gemerlapan langit lagi daripada atas ni. Sallallahu Alaihi Muhammad. Siapa ni? Penduduk langit kedua. Jumlahnya lagi ramai lagi daripada penduduk langit pertama ni. Apakah Allah bersama dengan kamu? Tidak, tapi dia pasti datang. Demikianlah turun setiap daripada langit tu yang jumlahnya lebih ramai lagi daripada penduduk sebelum dia. Bayangkan semua makhluk ni akan berhimpun di padang mahsyar ni. Lalu subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lalu turun rombongan para malaikat yang begitu ramai. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad. Para malaikat waktu bertasbih, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, memuji-muji Allah. Kemudian tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, dalam keadaan bagaimana di padang mahsyar waktu tu, Allah pun bersuara. Allah kata, wahai jin, wahai manusia seluruhnya, selama ni sallallahu alaihi wasallam Muhammad, aku diam sahaja terhadap kamu semenjak aku menciptakan kamu sehingga ke hari ini. Wahai jin, wahai manusia, selama ni daripada aku ciptakan kamu, aku tengok aja. Aku diam aja atas apa yang kamu duk buat. Aku dengar perkataan-perkataan kamu. Aku melihat perbuatan-perbuatan kamu. Maka hari ini dengarlah aku. Ini semua perbuatan-perbuatan kamu dan catatan-catatan amalan kamu dibacakan kepada kamu. Barang siapa yang mendapatkan kebaikan, pujilah Allah. Dan barang siapa yang mendapat selain daripadanya, maka janganlah mencela, melainkan celalah dirinya sendiri. Waktu tu tuan-tuan kita akan berada dalam ketakutan yang teramat. Allah kata, aku diam saja selama ni, aku tengok aja apa kamu buat. Aku dengar aja apa yang kamu kata. Hari ini, ini sallallahu alaihi wasallam amalan-amalan kamu akan dibentangkan di hadapan kamu. Waktu tu tuan-tuan, kita subhanallah Sayyid Muhammad, ketakutan yang teramat sangat. Allah kata, Jibril, panggil neraka. Panggil neraka. Malaikat Jibril pergi berjumpa dengan malaikat penjaga neraka. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Kata Nabi SAW, malaikat jaga neraka tanya, wahai Jibril, hari ni hari apa ni? Hari ni
hari kiamat. Umat Muhammad mana umat Muhammad? Malaikat penjaga neraka tu tanya. Umat Muhammad duduk di saf paling depan. Mereka duduk siap tunggu kat sana dah. Kita ni tuan-tuan, jadi umat yang pertama untuk berhadapan dengan semua suasana. Termasuk nak tengok neraka kita dulu. Kita yang paling kecil. Kita paling lambat, kita paling last. Tapi dalam bab urusan di padang mahsyar, kita paling awal. Bawa pergi depan. Dia kata, aku takut. Takut apa? Aku takut umat Nabi Muhammad tak mampu nak tengok aku. Dia kata, Allahumma salli Muhammad, aku tak tahu. Kata malaikat Jibril. Tapi Allah panggil kamu hari ni, kamu pergi. Neraka 70,000 tali. Pada setiap tali itu dipegang oleh 70,000 malaikat, diseret di hadapan Allah. Diseret di hadapan dia. Dibawa pergi sampai depan Allah. Waktu tu Allah gambar, Nabi SAW gambarkan leher neraka ni akan naik tegak. Naik. Dan bunyi ngauman neraka itu boleh didengar sejauh 300 tahun perjalanan. Mata neraka dapat melihat sejauh 300 tahun perjalanan. Semua orang duduk dalam waktu tu Allah cerita, wa tara kulla ummatin jathiyah. Kamu melihat semua manusia jatuh melutut. Takut dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila neraka tegak saja dengan ngauman yang begitu dahsyat, dengan bunyi yang begitu menakutkan, Allah kata apa kat kita? Hadhihi jahannamul lati kuntum tu'adun. Islauha al-yawma bima kuntum takfurun. Inilah yang kamu saksikan sekarang, inilah neraka jahannam. Yang dulu kami dah pesan dah, jangan duk masuk dia. Hari ini rasakanlah kamu kebakarannya, sallallahu alaihi Muhammad, disebabkan oleh perbuatan kufur yang kamu lakukan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Surah Yasin. Tuan-tuan, waktu tu Allah mula memisahkan kelompok-kelompok manusia. Waktu tu kitab amal mula turun. Kitab amal mula turun. 3 waktu yang sangat menakutkan akan kita lalui lepas pada tu. Pertama, waktu kitab amal turun. Sama ada kita jadi orang yang dapat suratan amal tangan kanan, atau kita dapat suratan amal tangan kiri, atau kita dapat suratan amal daripada belakang. Kata Nabi, selagi kita tak dapat suratan amal tangan kanan, kita akan berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Takut tuan-tuan. Kalau dapat suratan amal tangan kiri atau belakang, kita akan kata, alangkah baiknya kalau aku jadi binatang saja hari ini. Sallallahu alaihi Muhammad. Anda boleh bayang tak kita ni, cara kita ni. Tang mana keyakinan kita ni, kita nak jadi ashabul yamin. Tang mana? Cerita mai. Allahumma salli Muhammad. Allahumma salli Muhammad. Ni tang mana agaknya hubungan kita dengan Allah yang melayakkan kita nak dapat jadi ashabul yamin ni. Orang dapat suratan amal tangan kanan ni, yang kalau kita dapat suratan amal tangan kanan ni, Allah akan permudahkan semua urusan hisab kita. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaqulu ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Surah Al-Kahfi ayat 49 dalam cerita. Tiap hari Jumaat dia baca. Apabila dibentangkan kita amal, kamu akan tengok orang berdosa tu, mereka rasa takut dengan apa yang dibentangkan di hadapan mereka. Lalu mereka kata pada Allah, ya Allah, ni kita apa pula ni? Tak ada yang kecil, tak ada yang besar, melainkan semua tercatat.
Kita akan diminta untuk iqra, baca. Baca apa yang kita buat. Kalau kita baca apa kita buat, tuan-tuan, tuan-tuan boleh bayang tak? Daripada kita balik sampai kita mati, setiap benda ni baca ni. Baca. Buat apa? Tak mana nak sembunyi. Waktu duduk kat dunia lu, tuan-tuan, banyak benda yang kita buat orang tak tahu. Kita tahu. Waktu kita buat sembunyi-sembunyi, waktu tak ada siapa nampak kita buat, waktu kita duduk apa kita buat dulu ni, semua tu akan kita baca balik tu. Satu. Tuan-tuan boleh bayang tak, Allah SWT Muhammad, waktu tu Allah kata kat kita, ada tak benda apa yang kamu buat tapi malaikat aku tak tulis? Kita kata, la ya Rabbi, tak ada ya Allah. Ada tak benda apa yang kamu tak buat tapi malaikat aku saja pergi tulis? Tak ada ya Allah. La ya Rabbi. Ada tak alasan kamu nak bagi apa hari ni? Kita hidup kat dunia ni macam-macam alasan kita bagi. Kita buat pun boleh kita tak buat. Betul tak? Benda kita buat pun, tapi kita malu, kita akan kata, saya tak buat. Sungguh saya tak buat. Kita sumpah dengan nama Allah lagi, wallahi aku tak buat. Tapi hari itu kita jawab satu perkataannya. Kita kata, la ya Rabbi, tak ya Allah. Betul. Allahumma salli Muhammad. Tapi kalau kita dapat suratan amal tangan kanan, tahu apa yang berlaku? Waktu nak dihisap kita ni, Allah akan hisap dengan hisap yang mudah. Okey, dah, jalan. Tapi kalau dapat suratan amal tangan kiri atau belakang, Allah akan cek satu. Macam orang pergi kerja lah, tuan-tuan. Kawan kita pergi kerja ni, dia 7.30 masuk, pukul 6.30 balik. Lambat lah. Kira bagus punya kerja. Kata, dia punya, bagus lah dia kerja. Orang masuk pukul 7, dia 6.30 masuk dah. Orang balik pukul 5, dia pukul 6 pun balik. Kerja hebat ni. Cuba cek satu-satu. Seminit pertama, seminit kedua, seminit ketiga, seminit keempat, seminit kelima. Agak-agak jumpa tak benda dia buat kerja sendiri? Benda dia tak buat kerja, benda dia buat urusan dia. Faham tak? Orang yang dapat suratan amal tangan kiri, macam tu Allah akan buat kat dia. Dan Nabi SAW kata dekat Sayyidina Aisyah, kalau seseorang itu dihisap dia dengan hisap yang teliti, dengan maksud Allah nak azab dia. Allahumma salli Muhammad. Tuan-tuan, ceritanya lagu itulah kita. Nombor 2, ketakutan yang melampau ni, tuan-tuan, bila nak ditimbang hisap kita. Bila kita menghadap kepada Allahumma salli Muhammad, neraka, kita tak berani panggung. Allah cerita yang kita duk baca pada setiap hari Jumaat. Walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Alangkah ngerinya kamu tengok orang berdosa tu, dia tunduk kepala mereka di hadapan Tuhan. Tunduk apa? Tunduk malu, tunduk menyesal. Dia kata apa? Wahai Tuhan kami, sallallahu alaihi Muhammad, kami dah nampak dah ni dosa-dosa kami buat dulu ni. Kami dah nampak dah api neraka yang sedang menjulang-julang depan kami ni. Kami dengar dah ni bunyi ngauman neraka yang begitu dahsyat ni. Kami dengar dah dosa-dosa apa kami buat dulu. Tolong ya Allah, farja'na na'mal salihan, hantar kami balik pergi dunia ya Allah. Kami nak buat amal soleh. Hari ni kami yakin dah. Tuan-tuan, ketakutan kita yang kedua ni bila dipasang piring mizan di depan kita waktu tu. Allah datangkan mizan ni besar. Ada 2 dahan dia. Satu dahannya ke arah neraka dengan piringnya hitam gelap. Satu lagi ke arah syurga yang piringnya bercahaya. Tempat ini akan ditimbang kebaikan-kebaikan kita dan tempat ini akan ditimbang keburukan-keburukan kemaksiatan kita. Waktu itu kita akan berdiri. Setiap seorang akan ditimbang.
Besar mana piring tu? Ditayangkan kepada malaikat. Allahumma salli ala Muhammad. Malaikat tanya, ya Rasulullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Besar mana piring tu? Kata Nabi SAW, diambil dunia dan seluruh isinya, diletak di atas piring itu, ada baki lagi. Diambil langit dan seisinya, diletak di atas tu, masih ada baki lagi. Itulah besarnya piring mizan yang akan timbang kebaikan-kebaikan kita. Sampai malaikat kata apa? Ya Allah, kalau macam ni, kami ni tak beramal dengan amal yang cukup lagi, ya Allah. Malaikat yang tak pernah buat mungkar tu, yang tak pernah pun rasa macam tak cukup lagi amal. Tapi itulah piring yang akan. Nabi kata, kamu akan berada dalam ketakutan. Kamu tak akan teringat siapa pun keluarga kamu, selagi piring kamu tak berat sebelah kanan, lagi itulah kamu akan berada dalam ketakutan yang teramat. Sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Aisyah tanya ni, ada tak waktu nanti seorang itu akan lupa pada keluarga dia? Nabi kata ada, 3 waktu. Satu, waktu turun kita amal. Satu lagi waktu piring mizan. Yang ketiga, waktu mana? Waktu melintas titian sirat. Selagi kita tak lintas lepas pada sana tu, selagi itulah kita akan berada dalam ketakutan yang teramat sangat. Cumanya kita lagu tu lah tuan-tuan, kita ni tak tahulah, dosa banyak kita tuan-tuan. Tengok kau tuan-tuan ni macam, saya okey Ustaz, rasa macam ahli syurga lah. Sejak jadi JK suruh JK Majid ni Ustaz, rasa macam tak ada dosa lah Ustaz ni, alhamdulillah. Takut tuan, saya tak tahulah. Tuan-tuan cuba nilai lah. Cuba nilai aku ni. Sembahyang maghrib kita ada ni. Agak-agak maghrib dia Allah terima dah. Agak-agak lah. Dengan tak khusyuknya, dengan kelang kabutnya, dengan wuduk tadi muntah apa-apa. Dia ni. Fatihah tak tahu. Agak-agak tak tahu. Zuhur tadi, asar ni, subuh ni. Sebab amalan kita buat ni salah satu daripada 5 ni ya. Nombor 1, Allah terima, sah dan Allah terima. Tak tahu kan? Kita sendiri pun tak ada jaminan. Dalam keadaan tak tahu, tak yakin Allah terima pun, kita pun tak main sunat dia. Mana main sunat pun. Kalau kita tak main sunat, maksud kita yakin sungguh dah amalan aku. Mayang tadi Allah terima tu, aku tak main sunat dah. Pasal main sunat tu menampung sembahyang fardu kita yang kurang. Dia tak ni? Siapa tak main sunat dia angkat tangan? Tersadu angkat. Tapi orang tak main sunat tu memang dah confident sungguh lah. Sebab tu dia tak mayang. Sebab dah complete dah Ustaz, insyaAllah kot. Awalahu yuhasabu abdan fi yaumul qiyamah as-salatu. Benda yang paling mula sekali Allah nak cek di luar kemas semayang dia. Idza salat sa'amalu kulluh. Kalau elok, eloklah seluruh. Kalau buruk, idza salat wa idza fasada fasada amalu kulluh. Kalau buruk, buruk semua. Allah tanya malaikat ada jenis semayang tak? Semayang ya Allah. Mayang guna macam game buruk. Ada tak main sunat? Ada. Ambil main sunat tu namun tampung. Baru Allah terima. Ni. Satu, amalannya sah, terima. Yang kedua, amalannya sah tapi Allah tak terima. Pasal apa amalan sah tapi tak terima? Pasal ada riak, ada ujub, ada takabur, ada sum'ah. Nak cerita kat orang amalan dia buat, nak tunjuk kat orang apa dia buat. Nah ini cabaran orang umat akhir zaman, umat kita lah ni macam itulah. Semua pun nak kena update kan, nak kena update kat media sosial. Aku buat apa, aku buat apa, aku buat apa. Mana ni? Nombor 3, amalnya sah, amalnya diterima, tapi dipadam oleh Allah. Pasal apa padam? Pasal ungkit. Saya Muhammad, dulu aku buat, dulu aku yang bagi, dulu aku yang tolong, dulu aku sedekah, dulu aku ni aku bagi dulu ni. Habis Allah padam. Nombor 4, amalnya sah, amalnya diterima, tapi dibagi pada orang. Pahala dia bagi ke orang. Pasal apa? Ngumpat, fitnah, kata ke orang, buat zalim orang. Yang ni paling banyak. Yang memadam pahala amal manusia akhir zaman, yang ni. Pasal apa? Hari ni dia mengata ke orang, ada benda kita tulis pasal orang. Tengok ni. Ada benda kita sebut pasal orang, orang tu kan dia tak kenal kita pun, kita kenal dia. Itu sebut pasal dia. Entah dia buat, entah dia tak buat, kita tak tahu.
Kalau dia tak buat, kalau dia buat benda tu, tapi percakapan kita tak beri manfaat pun pada perbuatan dia, mengumpat. Kenapa pula dia tak buat? Jadi fitnah. Tak pasal-pasal pahala bagi ke orang tu ya. Itulah cabaran umat akhir zaman. Mau cara lagu ni kita rasa macam, tak ada lepas, satu pun tak lepas. Tak riak, ujub, takabur pun selalu duk kena. Tak mengungkit benda apa kita buat pun selalu duk kata. Mengumpat orang, mengatakan orang, sebut pasal orang, lagi banyak kita duk buat. Habis tak mana agaknya yang betul-betul amalan kita yang betul-betul nak bawa yang solid pergi ke Allah ni. Tak tahu lah tuan. Tahajud tak nak buat. Quran pun lama dah tak baca. Main sunat malah nak buat. Yang wajib pula duk kikih-kikih bagi ke orang. Habis tak mana confident kita duk fikir-fikir, lagu mana aku nak letak, nak harap-harap surat amal main tangan kanan ni. Wah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lalu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian salli ala sayyidina Muhammad. Allah cerita bagaimana keadaan dia lepas pada tu. Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Muhammad. Wa tara kulla ummatin jathiyah, kamu akan melihat salli ala sayyidina Muhammad, semua manusia akan jatuh melutut dalam keadaan cemas dan menunggu panggilan, dan setiap umat diseru untuk menerima kitab suratan amal yang dikatakan kepada mereka pada hari ini, kamu akan dibalas menurut apa yang telah kamu kerjakan. Kemudian Allah mula memisahkan kelompok-kelompok manusia. Ni belum lagi nak timbang lah. Ni baru duduk kat badan mahsyar ni. Ni kalau nanti cerita pasal timbang mizan, cerita pasal titian sirat tu, cerita panggil lain, tajuk lain. Hari ni cerita tajuk nak berhimpun tentang badan mahsyar ni saja dulu ni. Pasal tajuk dia ada mahsyar kan. Lepas tu apa jadi? Nabi SAW cerita, waktu tu manusia akan dipisah-pisahkan mengikut kelompok-kelompok masing-masing, dan dipanggil mereka semua untuk melihat buku catatan amal masing-masing. Waktu tu kita semua jatuh lembut lembek, dah tak berani nak bangun dah. Dah tak boleh nak bangun. Sebab kita tahu apa kita buat. Kita tahu kita buat apa. Tang baik tang mana sangat. Banyak mana sangat baik kita ni. Umur 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Tak kurang 10, 15 tahun kita maksiat tuan-tuan. Ni baru duk belajar baik ni. Yang duk belajar baik ni tuan-tuan, agak kalau lipat dua buku tu, kalau satu belah buruk, satu belah baik, agak-agak tebal tang mana? Tebalnya yang mana? Faham tak faham ni? Nabi gambar dekat kita, kita tengok, kita amal kita itu sejauh mata memandang ni, kita punya seorang ni. 99 helaian, 99 dokumen, yang setiap dokumen itu sejauh mata memandang. Mau tak sejauh mata memandang tuan-tuan? Setiap minit, setiap saat, setiap perlakuan kita ditulis satu. Tak cukup tulis tayang. Tuan-tuan boleh bayang tayang? Waktu tayang tu semua orang tengok. Anak kita tengok, cucu kita tengok. Cucu kita tengok kenal-kenal kita serba hantar kepala dah. Hari tu dia tengok lah, Tok Wan aku ni lah, ni Tok Wan ke ni? Ni. Apa dia buat ni? Tuan-tuan, saya main part ni takut kita. Pasal kita tahu kita ni lagu mana. Betul tak ni tuan? Dia macam tak setuju dengan saya ni. Pasal kita tahu kita lagu mana. Orang semua tengok kita elok, tengok kita baik je. Tapi kita sendiri tahu kita ni lagu mana. Nak mengadap lagu mana tuan, ni lagu ni. Waktu tu salli ala Muhammad, terdengar satu suara. Hendaklah setiap daripada penganut itu mengikuti Tuhan mereka masing-masing, ataupun apa yang mereka sembah dahulu waktu hidup kat dunia. Waktu tu muncullah sembahan-sembahan. Orang Yahudi sembahan dia, orang Nasrani sembahan dia, berhala nu sembahan berhala. Depa waktu tu bangkit tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, semua akan pi ikut sembahan depa masing-masing. Pasal apa depa pi? Iman. Depa beriman. Hidup kat dunia beriman. Buat semua perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keimanan dia. Bila muncul berhala tu, pi
Tahu tak pergi mana? Terus saja bawa masuk ke neraka. Habis selesai. Tak ada timbang hisap kat depa, tak ada perbincangan apa, terus masuk neraka. Ikut pi. Yang tinggal waktu tu tuan tahu siapa? Orang beriman dengan orang munafik duduk setempat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang beriman, orang munafik duduk setempat, salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian bila sahaja mereka semua tu pi, maka datanglah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun berfirman, wahai manusia, semua orang telah pergi, maka ikutlah Tuhan-Tuhan kamu atau apa yang kamu sembah dahulu. Ni yang tinggal ni orang beriman ni, dengan orang munafik ni. Semua pekat dah pi, awak tak pi lagi. Apa kita jawab? Kita kata, ya Allah, demi Allah, kami tidak ada Tuhan yang kami sembah selain daripada Allah, dan kami tidak pernah menyembah selain daripada Dia. Lalu Allah meninggalkan kita dalam selama waktu yang Dia kehendaki. Tinggal pula tahun tu, duduk pula kat situ. Berapa lama tak tahu. Kemudian Allah berfirman lagi, wahai manusia, semua orang telah pergi, maka ikutlah Tuhan-Tuhan kamu atau apa yang kamu sembah dahulu. Mereka kata, demi Allah, kami tidak punya Tuhan selain daripada Allah, dan kami tidak menyembah selain daripada Dia. Maka Allah menyingkap keagungan Dia, dan kita pun mengenali bahawa itulah Allah, subhanallah. Dan mereka pun bersujud dengan menyungkurkan wajah-wajah mereka. Bila Allah angkat saja kemuliaan Dia, kebesaran Dia, waktu itu kita, ya Allah, inilah Allah yang kami sembah dahulu ni, subhanallah, yang kami dengar perintah Dia. Waktu itu semua orang jatuh sujud. Waktu semua orang jatuh sujud ni tuan-tuan, orang munafik tak boleh nak sujud. Tengkuk dia tuan-tuan jadi macam tanduk lembu. Dia tak boleh nak sujud. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Dan waktu tu Allah mengizinkan mereka untuk mengangkat kepala mereka. Dan bila angkat saja kepala, dia terlihat di hadapan mereka Allah sedang memasang sebuah sirat yang terbentang di antara pinggir neraka Jahannam. Besarnya sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sebuah rambut atau seikat rambut tajamnya bagai pedang, di atasnya ada besi-besi pengait yang menyambar sallallahu alaihi wasallam dan menyambar serta tumbuhan berduri bagai duri-duri pokok sakdan, dan di bawahnya ada jembatan licin yang menggelincirkan. Tuan-tuan, lepas daripada tu, bila angkat kepala, tengok kat depan ni, subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad sedang dipasang sirat yang akan kita bincang pada pertemuan kita akan datang. InsyaAllah. Itulah tuan-tuan sedikit sebanyak kisah yang telah diceritakan oleh Nabi SAW. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, kita ni pasal apa kita, Allahumma salli ala Muhammad, belajar pasal keadaan di mahsyar ni, pasal kita memang semua akan pergi kat sana. Semua orang pergi kat sana. Bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak pi ke padang, nak pi ke haji, kenalah ada ilmu sikit untuk pi ke haji tu. Kalau tak ada ilmu, macam mana nak buat haji? Faham tak? Ni kita nak pi padang mahsyar, semua orang nak pi ni. Semua orang kena pergi, semua akan berhimpun kat sana. Bayangkan sampai langsung tak tahu tentang padang mahsyar. Sebab tu kita belajar Nabi SAW cerita kepada kita ni, Sayyid Muhammad, keadaan-keadaan pada mahsyar, supaya kita ni dapat buat persediaan dan persiapan. Satu hari nanti macam mana keadaannya. InsyaAllah semoga kita ni mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Amin. Semoga kita nanti duduk dalam keadaan kenikmatan, duduk dalam keadaan ketenangan ketika berada di padang mahsyar. Semoga kita nanti akan diberikan pakaian, makanan dan minuman ketika berada di padang mahsyar. Semoga kita nanti akan berada bersama dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan di kalangan para sahabat, di kalangan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang telah dipilih oleh Allah nanti di yaumul qiyamah, di padang mahsyar. Semoga Allah ampunkan seluruh dosa-dosa kita nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita ni termasuk dalam golongan orang yang mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan orang yang mendapat suratan amal daripada tangan kanan. Semoga kita akan menjadi orang yang akan berat timbang hisabnya di sebelah kanan. Semoga kita dapat melintas titian sirat sepantas kilat. Semoga kita akan dimasukkan oleh Allah ke dalam syurga tanpa hisab. Ya Allah, masukkanlah kami dalam golongan hamba-Mu yang akan masuk ke syurga tanpa hisab, ya Allah.
Golongkanlah kami dalam golongan hamba-Mu yang akan dapat masuk ke syurga Allah tanpa hisab ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih pada pihak masjid, insya-Allah moga-moga pertemuan kita pada malam ini jadi manfaat. Saya minta ampun, minta maaf salah silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.